Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan untuk semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar tu? Cuti-cuti semalam kan tiba-tiba kena masuk kerja balik semalam. Alhamdulillah, ya, setelah kita beraya bersama dengan keluarga dan juga kita menunaikan ibadah, sudah pastinya dalam kita mengerjakan haji, ia adalah rukun Islam yang kelima. Jadi kita harapkan mereka yang berada di Tanah Suci pada ketika ini dapat menyempurnakan ibadah dengan sempurna, dan juga bagi mereka yang menyempurnakan tujuan untuk korban, sudah pastinya ini merupakan bukan saja tuntutan, tetapi apa yang kita katakan sebagai kewajipan kepada masyarakat dan juga komuniti. Bagaimana apa yang kita lakukan dalam ibadah korban ini akan memastikan rezeki yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan digunakan kelak di akhirat dan juga di dunia yang sana. Jadi apa yang penting adalah untuk kita melihat bagaimana niat kita ikhlas dalam melakukan ibadah korban ini. Ya, itulah sebenarnya erti ibadah korban itu kan, dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah pada semula kerana semalam sambutan Hari Aidil Adha meriah sekali di seluruh negeri di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur, di Pantai Timur terutamanya juga. Kalau kita dapat saksikan, kalau anda mempunyai keluarga yang berasal daripada kawasan Pantai Timur ni, Hari Raya Korban itu dia lebih meriah jika nak dibandingkan dengan Hari Raya Aidilfitri. Jadi di sana sedikit berbezalah, bukan nak kata mana satu kepentingan yang diutamakan mereka, tapi semua raya itu lebih kurang sama. Cuma di Pantai Timur ni, bila cerita berkenaan Hari Aidil Adha, di sana lebih meriahlah ibadah korbannya, bagaimana suasana mereka beraya bersama keluarga di sana memang sedikit berbezalah. Apabila Syu bercakap tentang ibadah korban ini, dalam menghubung kaitkannya dalam aspek ekonomi juga amat penting, kerana ia disebutkan juga kalau tidak dapat seekor binatang itu seperti mana lembu ataupun kambing, sekurang-kurangnya sebahagian. Jadi ini merupakan tuntutan yang boleh kita manfaatkan dan juga kita gunakan dalam aspek petanda ekonomi pada ketika ini, bagaimana ibadah korban itu menandakan bahawasanya tuntutan itu akan memberikan satu ruang kepada kita untuk menginfakkan sedikit rezeki kita. Dan apabila tujuan menginfakkan sedikit rezeki itu, maka ia memberi petanda bahawasanya insya-Allah dari semasa ke semasa bukan saja ekonomi isi rumah tetapi juga ekonomi negara akan beransur-ansur pulih. Jadi inilah antara keikhlasan korban yang dituntut dan juga supaya ia memberikan manfaat dan juga mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada cerita korban itu, kita nak beralih juga pada bulan Julai ini. Ada banyak pengumuman-pengumuman penting yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, khususnya pada 5 Julai nanti difahamkan dan juga diumumkan pelitup muka tidak lagi diwajibkan di fasiliti kesihatan awam kerajaan. Ya, betul. Kita nak kongsikan ini ada beberapa kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan pelanjutan pengisytiharan Malaysia sebagai kawasan tempatan jangkitan dan kemaskini protokol COVID-19, di mana pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 5 Mei lalu telah mengumumkan bahawa status COVID-19 ini tidak lagi menjadi kecemasan kesihatan awam yang menjadi kepentingan antarabangsa, dalam bahasa Inggerisnya Public Health Emergency of International Concern. Jadi ini bermakna COVID-19 bukan lagi memberikan ancaman seperti yang sebelum ini 2 tahun yang lepas. Jadi oleh kerana pengumuman yang dibuatkan oleh pihak WHO manakala membuatkan pihak KKM untuk mengemas kinilah SOP terkini, antaranya pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan. Kemudian ada beberapa lagi kalau kita boleh kongsikan sini, seperti prosedur pengasingan kes yang disahkan COVID-19. Kalau sebelum ini 7 hari, sekarang ini sudah dikurangkan menjadi 5 hari sahaja. Selain daripada itu, status kawasan tempatan jangkitan di Malaysia yang akan tamat sepatutnya pada 30 Jun ini dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan lagi, iaitu sehingga 31 Disember 2023. Okey, itu antara pengumuman terbaru yang telah pun diinisiatifkan dan juga diumumkan oleh pihak kerajaan melalui suatu penilaian yang berterusan dilakukan oleh pihak KKM. Dan yang terakhir sekali, sebelum kita berehat, kita akan membawa juga perkembangan berkenaan tentang Akta Pelarasan Pencen, dan ini merujuk kepada bagaimana Jabatan Perkhidmatan Awam akan mengkaji semula bagaimana pelarasan pencen, kerana dalam perihal untuk kita melihat Akta Pelarasan Pencen kenaikan sehingga 2% hingga 3% itu terbatal disebabkan kerana keputusan mahkamah melihat perkara ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Maka dalam perkara itu, apabila sesuatu akta yang berada di bawah naungan Perlembagaan Persekutuan, ia tidak boleh melangkaui atau melebihi Perlembagaan Persekutuan. Disebabkan itu, mahkamah membatalkan suatu keputusan untuk pelarasan pencen tersebut. Maka dalam perihal ini, Jabatan Perkhidmatan Awam akan terpaksa untuk menyemak dan juga revise semula bagaimana pelarasan pencen itu akan dilakukan, juga mengikut kepada pemegang-pemegang taruh yang berkepentingan.
Jadi perkara ini diharapkan akan dapat dirungkai dan juga diselesaikan dengan segera, khususnya untuk memberi manfaat kepada penerima-penerima pencen dalam tahun-tahun yang mendatang. Jadi itu antara perkembangan dan juga fokus yang akan dapat kita bawakan pada hari ini. Banyak yang menarik selama 2 jam kita bersiaran. Ya, cakap dengan menarik. Jom kita sama-sama saksikan apa yang menarik